بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita sambung cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling banyak disebut ceritanya dalam Quran kerana perjuangannya yang paling mencabar menghadapi raja yang paling zalim dalam sejarah manusia, Firaun, raja Mesir yang mengaku menjadi Tuhan. Firaun bahasa putih mana raja. Nama dia ada kata Ramses, macam-macam. Itu khilaf. Mengaku jadi Tuhan, berbangga dengan kekayaan dan ilmu sihir. Allah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi Firaun. Dalam keadaan Firaun yang mendapat ramalan akan Zahir, anak lelaki kalangan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaannya. Firaun mengisytiharkan tiap-tiap kampung perempuan yang mengandung lahir anak lelaki disembelih. Itulah keadaan Nabi Musa ketika dilahirkan. Firman Allah Ta'ala, إذ تمشي أختك تقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. Surah Taha ayat 40 hingga 41. Walaupun cerita Nabi Musa berulang disebut dalam Al-Baqarah, dalam Al-Ma'idah, dalam surah-surah yang lain, beberapa surah, tetapi dengan pendekatan yang berbeza. Ayat dibaca tadi menceritakan iaitu ketika saudara perempuanmu berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu wahai Musa kepada ibumu agar senang hatimu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang lelaki, lalu kami menyelamatkanmu daripada kesusahan, dan kami telah mengujimu dengan beberapa ujian. Maka kami tinggal
maka kamu tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk Madian. Setelah itu, kamu wahai Musa, datang dari sana menurut waktu yang telah ditetapkan. Dan aku telah memilihmu untuk menjadi Rasulku. Bila Musa minta Tuhan tolong dia untuk menghadapi Nabi Musa, Fir'aun yang zalim itu, Tuhan beritahu, aku tolongmu sejak kecil lagi. Masa mu dilahirkan, aku dah tolong wahai Musa. Nak selamat kamu daripada dibunuh oleh Fir'aun, aku suruh ibumu peranyukmu dalam peti ke dalam sungai Nil, kemudian naik terdampar di tepi istana Fir'aun. Aku aturkan dan pengasuh-pengasuh pelayan Puteri Fir'aun mengambil peti itu buat naik. Fir'aun nak bunuh, tengok budak. Lalu permaisuri dia kata, jangan bunuh, kita ambil jadi anak angkat. Tuhan tanamkan rasa kasih dalam hati isteri Fir'aun, dan Fir'aun sendiri mai kesian. Kemudian bila nak bagi susu, tak nak menyusu. Bawa perempuan ni tak susu, perempuan tak susu. Ibu menyuruh kakak mengikut. Mu anyuk ke mana? Kakak mengikut dan sapa kepada istana Fir'aun. Kakakmu pun beritahu, boleh tak nak tunjuk ada orang puang. Boleh menyusu, takut dia nak susu. Perempuan tu mak dia dah beritahu, mak dia tak beritahu. Hampir-hampirlah mak dia tak tahan nak beritahu. Allah Ta'ala tutupkan, rahsiakan. Fir'aun tak tahu bahawa yang perempuan tu mak dia. Bila bawa kepada perempuan tu, barulah menyusu. Dengan orang lain tak menyusu. Hampir nak mati. Fir'aun pun takut juga mati budak ni. Akhirnya balik ke mak dia menyusu. Dan memang masa nak peranyuk itu pun, kita akan baca dalam ayatnya, Tuhan beritahu ke mak dia, mau peranyuk anakmu ni, aku akan balik semula padamu. Anakmu balik semula padamu, aku tentukan balik semula. Itu janji Tuhan. Dan anakmu ni jadi Rasul. Beritahu dah ke mak dia, anak jadi Rasul. Sok kecil lagi. Apa yang berlaku ni menandakan janji Tuhan adalah benar. Kalau Tuhan berjanji, berlaku macam mana pun, dia tetap berlaku. Walaupun Fir'aun duk cari nak bunuh budak tu, selamat. Musa diselamatkan. Ditentukan oleh Allah. Dipelihara di rumah legai Fir'aun. Dan dipelihara oleh Fir'aun. Sehingga menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Gagah perkasa. Belum jadi Rasul, jadi Nabi dulu. Diberi ilmu kepadanya. Gagah perkasa. Dan dia telah melakukan, diatur oleh Allah Ta'ala, melaku jinayah. Kita akan baca kemudian, di mana dia telah membunuh seorang Qibti, bangsa Fir'aun, yang berkelahi dengan seorang Bani Israel. Bani Israel dia minta tolong dia. Dia tengok. Lalu dia pun tolong, dia gocoh mati. Gocoh sampai mati. Menunjukkan gagah. Musa ni sangat gagah perkasa. Tumbuk dengan tangan tu mati. Bukan jalan-jalan ni. Mati, apalah. Dia pun minta ampun dengan Tuhan kerana dosa bunuh orang, istighfar. Tuhan ampunkan dosa dia. Dalam keadaan ketakutan, temu pula orang Israel kelahi pula dengan orang lain. Minta tolong dia pula. Musa kata, mu ni, dia ni apa ni, kelahi dengan orang, minta tolong aku pula. Bila Musa ni gocoh orang tu kata, mari membunuh orang dah. Nak bunuh aku pula hari ni.
Mu nak jadi samsing ke mu nak jadi orang baik? Tengah-tengah balah tu marilah orang beritahu tentera Firaun duk cari nak bunuh dia. Lalu Musa berundur melarikan diri daripada Mesir, berjalan kaki 1000 kilometer jauhnya daripada Mesir ke Madian, 1000 kilometer, bukan puluh ratus. Mesir ke Jordan, makanan tak ada, makan rupuk. Kami ujikan patanna kaputuna, ujikan Nabi Musa. Dahsyat jadi Nabi ni. Bukan boleh makan kuih sedap-sedap. Diuji dalam perjalanan itu, akhirnya bertemu dengan negeri Madian, lembah Madian, tempat orang perai kambing. Dan Allah Ta'ala temukan dia dengan keluarga Syuaib. Khilaf ulama, ada kata Nabi Syuaib, ada kata bukan Nabi, keluarga. Dari keluarga Nabi Syuaib juga, keluarga yang soleh. Dan orang tua tu kahwinkan dengan anak dia, duduk selama 10 tahun. Duduk 10 tahun di Madian. Duduk 10 tahun. Lepas tu mari rindu nak balik ke Mesir semula. Setelah dapat anak, ada kata seorang dua orang, Syuaib beri kambing untuk berjalan tengah jalan. Jadi siapa dituduh saya nak sesat, malam gelap, api tak ada, sejuk, bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita akan baca kisahnya. Allah melantik Nabi Musa AS menjadi Rasul setelah baginda dia terbiah dengan ujian yang sangat mencabar bagi membina jati dirinya. Pada masa yang sama turut dikurniakan kepadanya bersama-sama mukjizat yang menjadi tanda kerasulannya. Belum menjadi rasul tu diuji dulu. Uji dengan lapar, bukan dengan kenyang. Bukan di restoran tengah jalan, tak ada orang, tak ada manusia, berjalan di padang pasir yang kering kontang, sebab berdarah kaki kerana jauh perjalanan. Dahsyat ujiannya. Nak jadi rasul ni bukan calang-calang, bukan ambil ijazah universiti macam zaman ni duduk di asrama duduk apa. Ni diuji, bertahun-tahun diuji. Allah mengurniakan mukjizat. Dengan hujah wahyu dan mukjizat itu dapat mengalahkan ilmu sihir yang menjadi kebanggaan pada zaman tersebut. Bahkan telah dinyatakan dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu bahawa hujah Musa AS dan mukjizatnya tidak boleh dikalahkan sekali-kali. Allah Ta'ala jadikan Musa boleh berhujah dan diberi mukjizat. Mukjizat perkara luar biasa untuk melawan perkara yang dibangga di masa itu. Di masa itu orang bangga dengan ilmu sihir. Ilmu sihir jadi kebanggaan. Allah Ta'ala beri mukjizat Nabi Musa untuk mengalahkan sihir. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف
سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Surah Taha. Dan adakah sudah sampai kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal cerita Nabi Musa alaihi salam ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada isterinya, berhentilah, sesungguhnya aku akan melihat api, semoga aku dapat membawa kepadamu atau seputung daripada api itu, atau aku dapat di tempat api itu suatu petunjuk jalan. Tengah-tengah malam yang gelap gulita, dalam kesejukan, disebut kitab tafsir, dia musyakih batu, nak diam, sejuk, tak nyala, tak orang nak buat. Syakih batu kuat di kayu, tak nyala, tak nyala, tak boleh api. Tuhan tak benarkan, tak izin. Siapa letih? Akhirnya nampaklah api daripada jauh. Nampak api daripada jauh. Lalu dia kata ke bini dia, tunggu. Biar aku pergi dekat api itu, mudah-mudahan dapat api. Boleh ambil tupang, buat diam, panas, memanaskan badan. Ataupun jumpa orang, tunjuk jalan. Jumpa orang, tunjuk jalan. Kerana tak tahu jalan ke mana, nak ke Mesir ni. Maka ketika dia sampai di tempat api itu, kedengaran dia seru, wahai Musa. Siapa dekat api itu, orang suruh nama dia wahai Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkan kedua-dua kasutmu, kerana kamu sekarang berada di lembah tua yang suci. Allah Ta'ala sendiri. Ini beza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain malaikat Jibril bawa wahyu. Ini Allah Ta'ala sendiri datang di lembah tua dengan sifat yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Wahai Musa, sebut nama dia. Kenal mana? Wahai Musa, aku Tuhanmu, Allah. Pecah kasutmu, kamu berada di lembah tua, lembah yang suci. Lembah Tuhan menjelma untuk berjumpa dengan Musa AS. Sampai sekarang pun orang Islam pergi melawat, Yahudi melawat, Kristian pun melawat tempat ini. Dia anggap tempat suci. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wahai Musa, aku lantik menjadi Rasul. Dengar apa yang aku wahyukan kepadamu. Wahyu secara langsung. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa dengan percakapan yang nyata. Nabi Musa boleh faham kata-kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Wahai Musa, aku Allah, tak ada Tuhan melainkan aku, Tuhan yang Maha Esa. Sembah aku, dan bila ingat kepada aku, sembahyang. Suruh dirikan sembahyang. Sebab tu malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok Nabi Musa sembahyang di kubur dia. Musa ni kuat sembahyang. Kuat sembahyang. Sesungguhnya
hari kiamat itu tetap akan datang. Dan aku sengaja menyembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri itu dibalas atas apa yang diusahakan. Dijanjikan adanya hari kiamat. Ini diberitahu pada semua rasul-rasul. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Ada hari akhirat. Manusia dihidupkan semula selepas mati. Dibangkitkan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, serta menuruti hawa nafsunya, kerana dengan itu kamu akan binasa. Jangan mu tak percaya hari kiamat ni. Pasti akan berlaku. Janji Allah adalah benar. Kalau mu tak percaya, binasa mu dunia, binasa akhirat. Masuk neraka. Janji yang benar. Allah Ta'ala buktikan. Dalil-dalilnya iaitulah segala cerita langit, bintang, cakrawala, peredaran bintang. Zaman dulu tak ada alat, tak ada apa. Hari ni ahli-ahli sains guna teropong, guna apa. Betul macam Quran kata. Benar dengan Quran adalah benar. Quran cerita kisah-kisah zaman dulu ribu-ribu tahun. Dapat mana Nabi Muhammad cerita ni? Di Mekah tak ada sekolah, tak ada apa. Ini cerita benar. Cerita betul. Benar berlaku. Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana rumput rampai pohon yang kering, mati bila kemarau, hangus, terbakar, jadi abu. Turun hujan, tumbuh balik. Ini kekuasaan Allah untuk membangkitkan semula manusia selepas mereka mati. Cukup dalil-dalilnya. Ini hari kiamat. Dan apakah itu? Apakah itu yang ada pada tangan kananmu, wahai Musa? Tuhan tanya mau pegang apa tu di tangan kanan tu? Tuhan tahu dah. Dia pegang tukat. Ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Musa, apa dia mau pegang tu? Ada pada tanganmu, wahai Musa, apa dia? Nabi Musa menjawab, inilah tongkatku. Aku bertumpu kepadanya semasa berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu, supaya gugur kepada kambing-kambingku. Dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu. Saya gunakan tongkat ini untuk tolong saya berjalan. Untuk kait daun bagi makan kambing. Dan tujuan-tujuan yang lain. Tak royak nak kata orang. Ini beradab. Nabi Musa beradab. Beradab dengan Tuhan. Tak royak nak buat gan yang kata pada orang. Tak. Cerita baik dia ke Tuhan. Untuk nak makan kambing, kait kambing dan tujuan-tujuan yang lain. Tidak kabur nak kata orang ke nak pukul orang tak. Ini adab dengan Allah Ta'ala. Sangat beradab. Allah berfirman, campakkanlah tongkatmu itu, wahai Musa. Campak tongkat itu. Lalu dia mencampakkannya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar. Musa campak tongkat, jadi ular. Ada riwayat kata ular kecil, lepas jadi besar. Dalam surah yang lain, ka'annaha janun. Macam jin besar, bergegar tanah. Menyebabkan Nabi Musa pusing belakang lari takutan. Nak lari tak boleh. Suara keliling. Dengar firman Allah Ta'ala, kita nak lari mana? Tak boleh nak lari daripada Allah Ta'ala. Jangan lari, wahai Musa. Jangan lari. Tidak layak orang jadi Rasul ni takut. Allah berfirman, tangkaplah dia. Dan janganlah kamu takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal semula. Wahai Musa, pegang balik tongkat itu. Pegang ular tu. Jadi tukar semula. Balik pada asal. Ulama kata dia pegang kat mulut.
Pegang jadi tukar balik. Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu, nascaya keluarlah ia putih bersinar-sinar tanpa cacat sebagai satu mukjizat yang lain. Kepit tangan celah tiup, buat keluar akan keluar cahaya putih pada tanganmu. Bukan cacat, bukan penyakit, tidak. Satu mukjizat. Buktimu adalah Rasul. Berlakunya yang demikian itu kerana kami hendak memperlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Aku jadikan mukjizat kekuasaan aku yang dapat dilihat oleh Firaun. Buktimu adalah Rasul. Pergilah kepada Firaun, idhab ila Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Pergi jumpa Firaun. Firaun melampaui batas. Jahat. Zalim. Firaun ini. Nabi Musa berdoa dengan berkata, Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Mai sesak nafas. Firaun ni zalim. Zalim satu, dia buat salah pula. Sesak nafas. Wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah kesimpulan daripada lidahku. Ulama kata lidah dia tak berapa pasal. Ada riwayat mengatakan dia nak bercakap ada telur sikit. Kerana masa duduk Firaun tu, Firaun uji dia. Bila dia nak bunuh, manusia kata tak lewat kira budak-budak. Dia pun letak mata, letak bara api. Bila pergi ngaku, dia pegang, nak pegang mata, kata malaikat Jibril tepi, so pegang bara api. Budak dah lewat kira. Ambil bara, tok dalam mulut. Itu lidah dia jadi cacat. Itu satu riwayat. Satu riwayat kata oleh kerana dia duduk lama, 10 tahun dekat Syuaib di Madian, dia bercakap bahasa Ibri, menyebabkan dia tidak fasih bahasa Qibti. Ini munasabah. Dia tidak fasih menggunakan bahasa Qibti. Itu satu riwayat ulama mengatakan dia tidak fasih cakap Qibti. Dia tidak fasih. Mitok dia tak fasih. Supaya mereka faham perkataanku dan jadikanlah bagiku seorang pembantu daripada kalangan keluargaku, iaitu Harun saudaraku, Harun abangku. Harun ni abang. Harun abang. Ada riwayat mengatakan oleh kerana bunuh ramai sangat, maka Firaun buat selang setahun, bunuh setahun, tak bunuh setahun. Seperti Harun lahir tahun hak tak bunuh tu. Musa lahir tahun hak dia bunuh budak. Jadi berlaku begitu. Kuatkanlah dengan sokongannya itu pendirianku. Jadi Harun ni wazir, penolong, menteri yang membantuku, dan jadikan dia sekutu yang bertanggungjawab dalam urusanku, supaya kami sentiasa beribadat dan memujimu, dan supaya kami sentiasa menyebut dan berzikir menyebutmu. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan dan mengetahui urusan kami, wahai Tuhan. Ini doa Nabi Musa. Ini dalam surah Taha. Surah lain dia sebut pula firman Allah SWT dalam ayat yang lain, idhab anta wa akhuka ya bi ayati wa la tanya fi dhikri idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Ini dalam surah yang lain, dia bawa dengan cara pendekatan lain. Tadi surah Taha, ini dalam surah Taha juga. Di tempat yang lain, surah Taha juga. Pergilah kamu bersama saudaramu
dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kalian berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati itu. Berzikir sebut aku. Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kalian berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia teringat atau takut. Beri nasihat dengan lembut, jangan nasihat kasar. Cara nak dakwah ni jangan kasar, jangan lembut. Itu dengan Firaun. Dengan Firaun, walaupun Firaun tu zalim, kerah, cakap lembut dengan dia, jangan bercakap kasar. Mudah-mudahan dengan lembut itu mereka berdua berkata, dengan lembut itu dia akan ingat pada Allah Ta'ala. Dia jahat tu cerita lain. Dia sebut dalam satu kisah, ada seorang ulama yang tak erti nasihat Khalifah Ma'mun dengan nasihat yang kasar. Dia nak nasihat raja, nasihat cakap kasar. Ma'mun kata, orang lebih baik padamu beri nasihat pada orang lebih jahat pada aku lagi dengan bahasa yang lebih lembut padamu. Orang yang lebih baik padamu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun. Tuhan suruh nasihat orang yang lebih jahat pada aku, Firaun, dengan bahasa yang lebih lembut daripada mu cakap ni. Takkanlah mu nak nasihat aku dengan bahasa yang kasar. Nabi Musa pun Tuhan suruh lembut kepada Firaun. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa dia akan segera menyeksakan kami atau dia akan melampaui batas. Allah berfirman, nanti dia berlaku zalim, wahai Tuhan, kata Musa dengan Harun. Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku ada bersama-sama kalian. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Oleh itu pergilah kalian berdua kepadanya Fir'aun. Kemudian katakanlah bahawa sesungguhnya kami ini ialah utusan Tuhanmu. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel bersama kami. Dan janganlah kamu menyaksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa bukti mukjizat atas kerasulan daripada Tuhanmu. Dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menuruti petunjuk agama Allah. Nasihat yang baik. Kami ada mukjizat, kami ada bukti. Dengar dalil-dalil kami dulu. Janganlah derah-derah marah. Jangan. Itu dalam surah Taha. Dalam surah Asy-Syu'ara, firman Allah Ta'ala, wa idna nada rabbuka Musa an i'til qauma adh-dhalimin qauma Fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin. Ini dalam surah Asy-Syu'ara. Dan ingatlah akan peristiwa ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, hendaklah kamu mendatangi kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa mengawal diri daripada kemurkaan Allah, kemurkaanku? Berkata Musa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan diriku, dan kerana sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuhkanlah Jibril kepada Harun supaya ia membantuku. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Musa kata, wahai Tuhan, aku ni lidah tak pasal, cakap tak pasal. Lepas tu aku ada kes pula bunuh orang. Takut jumpa dengan dia, dia bunuh. Wahai Tuhan, latih Harunlah jadi Rasul. Tak ambuh nak suruh Harun jadi Rasul. Dia jawab nombor 2. Latih Harun. Aku ada buat salah ni, dosa. Allah berfirman, jangan takut.
mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kalian berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami ialah utusan Tuhan semesta alam. Aku nak latihmu juga, Tuhan kata. Aku tentu dah mau jadi Rasul. Harun jadi pembantu saja. Tak boleh, tak boleh tarik diri. Dia minta tarik diri beri Harun. Dia orang nombor 2. Ni tawaduk. Takut Fir'aun bunuh dia. Harun lebih pasal bercakap. Tuhan kata, tak, aku latihmu juga. Mu jangan takut. Dia tak boleh bunuhmu, tak siapa. Aku akan halang dengan kekuasaan aku, Tuhan kata. Tak boleh nak bunuh, nak dekat pun tak boleh. Capak tukar jadi ular, lari kapur. Ni, aku jadikan dengan mukjizat itu. Jangan takut. Jumpa dengan Fir'aun. Jangan bimbang. Hadapi Fir'aun dengan penuh kesabaran. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung cerita Nabi Musa alaihi salam yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim kerana perjuangannya yang paling hebat. Disebut dalam surah yang banyak dengan cara yang berlainan. Firman Allah Ta'ala ini dalam surah Asy-Syu'ara. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. Surah Asy-Syu'ara ayat 10 hingga 16. Dan ingatlah akan peristiwa ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, hendaklah kamu mendatangi kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa, mengawal diri daripada kemurkaan Allah? Diulang peristiwa Allah melantik Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah bercakap dengan Nabi Musa secara langsung. Berbeza dengan Rasul yang lain dibawa wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini Tuhan sendiri
wahai Musa, pergi berjumpa dengan kaum yang zalim, kaum Firaun yang tak takut pada Allah. Berkata Musa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan diriku, dan kerananya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuskanlah Jibril pada Harun supaya membantuku, dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kalian, kamu berdua, dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kalian berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami ialah utusan Tuhan semesta alam. Bila Tuhan suruh jadi Rasul jumpa Firaun, Nabi Musa mengaku, saya takut. Takut kerana lidah saya tidak fasih, tak lancar. Lantik Harun lah. Lantik Harun. Atau Harun jadi pembantu. Jangan saya saja. Saya ni ada kis bunuh orang Firaun. Bunuh orang dia. Kalau berjumpa dengan dia, sudah tentu dia akan bunuh saya. Suruh Harun. Suruh Harun. Saya takut. Tuhan kata, tidak. Aku lantikmu juga. Aku dah tentukan mu jadi Rasul berjumpa dengan Firaun. Harun jadi pembantu saja. Jangan takut. Firaun tidak akan sampai kepadamu, wahai Musa. Aku akan lindungimu. Aku dengar dan aku lihat. Tunjukkan mukjizat, tanda-tanda kerusakanmu. Memang aku dah tentu pada asal mu jadi Rasul. Bukan Harun jadi. Harun ni bantu saja. Kena mu sendiri, jangan takut. Ini ucapan Nabi Musa. Prinsip dakwah yang ditekankan dalam ayat di atas ialah beriman kepada Allah yang Maha Esa dan percaya kepada adanya hari pembalasan. Nabi Musa AS terus berdakwah dan berhujah menghadap Fir'aun yang sangat zalim itu dengan ditemani oleh Nabi Harun AS. Musa terus pergi ikut perintah Allah Ta'ala. Harun membantu dia. Dakwah yang pertama ialah percaya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Fir'aun pula mengaku jadi Tuhan pula. Ini bukan mudah. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Tiba-tiba kata orang lain pula Tuhan. Allah jadi Tuhan. Kemudian beritahu tentang adanya hari kiamat. Manusia akan mati dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Fir'aun pula tak mahu mati. Rasa dia berkuasa dalam dunia ini. Allah Ta'ala kata, tak, aku lantikmu. Antara kisah yang disebutkan dalam Quran ialah firman Allah Ta'ala. Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israel. Qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Surah Asy-Syu'ara. Sambung ayat yang dibaca tadi. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, wahai Musa, sesungguhnya kami ialah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel, pergi mengikuti kami. Musa disuruh berjumpa dengan Fir'aun, beritahu aku ni utusan Tuhan. Aku dengan Harun ni utusan Allah Ta'ala. Bebaskan Bani Israel. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu antara keluarga kami sewaktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun daripada umurmu, dan bukankah kamu telah melakukan satu perbuatan jenayah yang telah kamu lakukan, dan dengan itu kamu daripada orang-orang yang tidak mengenang budi, yang kufur. Mukamu aku pega daripada kecil, Fir'aun kata. Fir'aun kena. Kerana dia tinggal dalam masa 10 tahun, kena lagi lah. Mu jadi anak akak aku. Aku pera mu sejak kecil sehingga mu jadi orang muda. Aku jaga mu, pelihara mu jadi anak akak aku. Lepas tu mu bunuh orang. Mu termasuk kalangan orang yang melawan, tak kena budi. Nabi Musa berkata, aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu daripada orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Malah aku bunuh orang. Masa itu aku tak dapat hidayah daripada Allah. Lalu aku lari meninggalkan kalian ketika aku takut kalian. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku hikmah serta dia menjadikan aku salah seorang antara rasul-rasul. Memang aku buat salah, itu masa aku tak tahu. Kemudian aku buat jenanah, aku lari kerana takut. Takut membunuh aku, memang aku lari. Kemudian Allah Ta'ala lantik aku jadi rasul. Itu semua ialah kerana hikmat. Kamu berlaku zalim terhadap Bani Israel. Allah Ta'ala pilih aku jadi rasul. Dan budi yang kamu limpahkan ke atasku itu adalah disebabkan kamu telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israel. Allah Ta'ala jadikan begitu kerana kamu mengabdikan Bani Israel. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya, mu tak boleh buat apa. Duduk bersama denganmu,
diatur Allah Ta'ala. Firaun berkata dengan sombongnya, dan siapakah Tuhan sekalian alam itu? Siapa dia Tuhan sekalian alam? Lain pada aku pada Tuhan. Nabi Musa menjawab, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya, jika kalian semua orang-orang yang mempercayainya. Tuhan ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau mu fikir, memanglah Allah cipta langit dan bumi, bukan kamu. Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan olehnya? Dengar tak dia kata apa? Berani dia kata ada Tuhan lain pada aku. Nabi Musa menegaskan lagi, dialah Tuhan yang memiliki dan memelihara kalian serta Tuhan nenek moyang kalian yang telah lalu. Ialah Tuhan yang menjadikan kamu, menjadikan nenek moyang kamu zaman dulu. Ayahmu, tak kiramu, Tuhan jadikan. Firaun berkata kepada orang-orang yang orang-orangnya, sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kalian ini benar-benar gila. Firaun kata ni orang gila ni. Orang gila. Berani latih Tuhan lain pada aku. Nabi Musa menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaannya dengan berkata, dialah yang memiliki dan menguasai timur dan barat serta segala yang ada di antara kedua-duanya, jika kalian orang-orang yang berakal. Kalau mu ada akal, mu tak gila. Firaun kata dialah Tuhan menjadikan timur dan barat, dan semua makhluk yang ada antara timur dan barat, dialah Tuhan yang menciptakannya. Kalau mu guna akal, dengan betul, tentulah memahaminya kalau guna akal. Firaun berkata, demi sesungguhnya jika kamu menyembah Tuhan selain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan kamu salah seorang daripada orang-orang yang dipenjarakan. Kalau mu berani kata Tuhan lain pada aku jadi kamu dihukum penjara. Nak boje, nak masukkan kamu dalam penjara. Nabi Musa menjawab, adakah kamu akan membawa kepadaku suatu bukti? Adakah Nabi Musa, adakah kamu akan memenjarakan aku juga walaupun aku membawa kepadamu suatu bukti yang jelas lagi nyata? Bagaimana kalau kau bawa dalil bukti aku ni Rasul? Mu nak je juga aku? Firaun berkata, jika demikian datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang benar. Tunjukkan bukti itu. Nabi Musa AS pun mencampurkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang jelas lagi yang nyata. Nabi Musa campur tukar jadi ular depan Firaun. Ular yang nyata, terang-terang, bergelemak ular. Dan dia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih, bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. Waktu tubik tangan, tubik cahaya putih di tangan dia. Firaun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada di kelilingnya, sesungguhnya Musa ini ialah seorang ahli sihir yang mahir. Dia bertujuan hendak mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya, maka apa yang kalian syurkan? Nampak dia ni ahli sihir ni. Dia nak gunakan sihir, nak halalkan kita keluar dari negeri Mesir ni. Apa pandangan kamu, cadangan?
Mereka berkata sesungguhnya mereka berkata tunggukanlah dahulu sebarang tindakan terhadapnya dan terhadap saudaranya Harun, serta hantarkanlah ke bandar-bandar negeri Mesir orang-orang yang mengumpulkan ahli-ahli sihir. Lock dulu. Jangan bertindak apa-apa. Lock dulu. Kita sekuh ahli-ahli sihir yang ada di Mesir ni untuk bertindak terhadap dia, untuk lawan sihir. Dia nak tunjuk sangat, kita lawan dengan sihir juga. Dan sebenarnya Allah Ta'ala akan tunjukkan bagaimana Fir'aun mengerahkan ahli sihir untuk menentang Nabi Musa alaihi salam. Wallahu alam.